Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita berada bersama dengan kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Pada di awal permulaan kita telah baca dah tentang kelebihan ilmu ni. Bab yang pertama ni dalam muqaddimah fi bayanil ilmi nafi' wa fadlihi, sesada kita sambungan pada malam ni ialah faslun fi fadilatil ilmi nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang beri manfaat. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Manakala kita belajar ilmu, biarlah ilmu yang beri manfaat. Kalau belajar ilmu yang tak bagi manfaat, tak ada faedahnya. Tidak ada nilai ilmu yang tidak beri manfaat pada kita. Mungkin kita dapat dari segi manfaat duniawi, boleh CJ, boleh kerja, boleh jawatan baik-baik, tapi dari segi nilai yang dari segi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari segi manusia yang kita nak cari. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu, iaitu amat banyak. Kelebihan ilmu memberi manfaat itu amat banyak, yang tersebut dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada ini surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Artinya, mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah. Allah Ta'ala akan angkat darjat orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kamu. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala angkat darjat orang yang beriman. Orang yang beriman darjatnya tinggi, melebihi orang yang tidak beriman. Itu darjat yang pertama. Dan mereka yang diberi akan dia ilmu. Darjat yang kedua, orang yang lepas dia beriman, dia dapat ilmu pula. Akan beberapa pangkat yang tinggi. Allah Ta'ala akan bagi pangkat yang tinggi. Manakala kita nak pangkat tinggi, kita sekarang ni alhamdulillah telah dipilih oleh Allah SWT menjadi orang yang beriman. Yang kita nak sekarang lagi pangkat lebih tinggi lagi, dengan kita mendapat ilmu. Dengan kita mendapat ilmu, kita akan mendapat satu tingkat yang kedua, pangkat yang lebih baik daripada orang mukmin biasa yang tidak berilmu. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas ni seorang yang masyhur di kalangan sahabat, yang terkenal dengan nama Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, kerana dia ni sangat hebat dalam bidang tafsiran Al-Quran. Allah Ta'ala bagi pada dia. Kata Abdullah bin Abbas, lil ulama'i darajat fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajah. Lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajah. Ma bainad darajataini masiratu 500 am. Maksud dia apa? Artinya bagi segala ulama itu berapa pangkat. Di atas pangkat mukmin dengan 700 pangkat. Yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanannya 500 tahun, perjalanan jalan kaki. 500 tahun bezanya setiap pangkat dia tu. Jadi dia ada berapa pangkat? 100 darjah. Tanda hadis ni, bila kata-kata sahabat, dia panggil hadis apa tu? Kalau hadis dia panggil hadis mauquf, mana kata-kata sahabat. Bukan mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata Ibn Abbas. Jadi kata-kata ini telah diambil daripada kitab Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin. Setelah kita tengok beberapa kitab yang
Ia menukilkan kata-kata ulama, kata-kata sahabat. Sehingga setakat ini kita belum lagi berjumpa dengan takhrij asar Ibn Abbas ini. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Dalam ayat Quran ini ramai orang baca silap. Hati-hati. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Buat betul-betul. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Artinya hanya sahaja yang takut akan Allah. Pasal tu nak Allah tu mesti baris atas. Takut akan Allah. Daripada hambanya itu, iaitulah ulama. Ada setengah orang dia silap baca Al-Quran, innama yakhshallahu. Bahaya. Mana kalau kita baca yakhshallahu, mana Allah Ta'ala takut kepada ulama. Berat ke tak berat dari segi makna? Jangan baca ayat Quran, jangan main-main. Tak baris betul-betul. Pastikan kalau kita nak ceramah ke, kita nak khutbah ke, kita nak apa, ayat Quran yang kita nak baca tu biarlah dia ni ada baris. Takut salah baca. Tengok ni ayat Quran ni. Kalau baca yakhshallahu min ibadihil ulama, maknanya Allah Ta'ala takut daripada hamba dia tu ulama. Tuhan takut pada orang. Bukan hak ulama. Inaknya yakhshallaha. Orang yang takut akan Allah Ta'ala dari kalangan hamba Allah Ta'ala ni siapa dia? Al-ulama, iaitulah orang yang alim, orang ulama. Lagi tak lagi makna dia? Lagi. Jadi Tuhan takut kita juga. Pasal itulah bila kita baca selawat ni, biasa kita baca dalam selawat ni, qattu tu dia baca kuntu. Jadi daripada nak puji Nabi, jadi puji dia sendiri pula selawat. Itu bahaya makna baris dia ni. Surah ini, ayat Quran ini daripada surah Fatir. Surah Fatir ayat yang ke-28. Surah Fatir ayat 28. Dan itu daripada ayat Quran tentang kelebihan ulama. Dan setengah daripada beberapa hadis. Hadis ni maksudnya apa? Hadis ni iaitulah ucapan, perkataan, perbuatan dan apa saja yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil hadis. Kali kata-kata macam kata tadi, kata-kata Ibn Abbas ni, orang panggil hadis juga, tapi hadis mauquf kalau panggil hadis. Ataupun dia panggil athar. Kena ingat dari sudut istilah ilmu hadis tu. Dan setengah daripada beberapa hadis, iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya bermula segala ulama itu mempesakai mereka akan anbiya. Anbiya itu nabi-nabi. Mana nabi alaihi wassalatu wassalam, para anbiya, dia tak tinggal harta, tak tinggal apa-apa. Yang dia tinggalnya ilmu. Siapa dia ambil ilmu ni, orang ni lah menerima saka Nabi. Jadi yang ambil ilmu daripada Nabi ni siapa dia? Ulama. Para sahabat, tabi'in dan seterusnya pada ulama umat ini, sehingga panggil ke akhir zaman nanti, ulama yang akan menerima pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat daripada Abi Ad-Darda oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Tanda di situ sanad dianya sahih. Sanad hadis ini sahih. Mana boleh buat, kalau kita nak baca boleh, kalau kita nak syarah boleh. Al-ulama warasatul anbiya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sabda Nabi dia kata, afdalun nasi al-mu'minu al-alim alladhi in ihtaja ilaihi nafa' wa in istaghna anhu aghna nafsahu. Artinya, bermula yang terlebih afdal daripada manusia itu, iaitulah mukmin yang alim, yang jika dikehendaki orang kepadanya, nescaya memberi manfaat akan dia. Dan jika kaya dikayakan daripadanya, nescaya mengkayakan ia akan dirinya. Yakni jika orang terkaya daripadanya, nescaya ia terkaya daripada orang. Maksud dia apa? Orang yang afdal di kalangan manusia ini, iaitulah orang alim. Apabila orang memerlukan ilmu dia, dia boleh bagi manfaat.
Orang nak tahu masalah, pergi jumpa dia. Orang ada apa-apa perkara masalah, pergi jumpa, tanya apa hukum, apa nasihat, apa saja. Sekarang ni orang alim tidak menjadi rujukan kepada masalah. Orang alim yang ada sekarang ni menjadi rujukan kepada apa dia? Kalau dia bermasalah, nego tak utuh ke, balas dengan bini ke, marilah jumpa orang alim nak suruh semaya hajat. Tu ya kerja orang alim ni. Naknya orang alim ni sini peranan dia sebenarnya bukan kerja ni saja. Peranan dia nya menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada ummah perkara yang halal, perkara yang tidak baik, perkara yang boleh buat, perkara yang tak boleh. Itu peranan ulama, memimpin masyarakat, menjelaskan kepada mereka tentang kedudukan agama Islam yang betul. Tapi malangnya sekarang ni peranan ulama apa sudah jadi? Sudah dikurung. Peranan ulama ni hanya sekadar sekadar apa? Sekadar buat air tawar, mayajak tak pernah mari masjid ni. Tiba ada masalah, mari ada masalah ni nak jumpa. Setengah tu hilang bagai. Kalau boleh ustaz, tok guru boleh mayajak biar taklid selalu. Nak setara tu. Hebatnya tok guru ni kerja dia mayajak atas klik bagi orang. Balik kita pada hadis ni. Tulis itu afdalun nasil mu'min al-alim ni, iaitulah kata-kata Abu Ad-Darda. Kata-kata siapa? Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ini disebut oleh Al-Baihaqi, diriwayat oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab al-Iman. Dalam kitab Syu'abul Iman, kata di Al-Iraqi kata sanadnya dhaif, lam arahu marfu'an, aku tidak jumpa hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanda di situ perkataan dan sabda Nabi itu tak dalam kurungan. Ini adalah kata-kata Abu Ad-Darda. Boleh. Ini adalah kata-kata Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu. Kata di Al-Iraqi, lam arahu marfu'an, aku tidak jumpa hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang adanya mari daripada Abu Darda. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Artinya terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah, pangkat kenabian. Manusia yang boleh hampir dengan pangkat nabi ni siapa dia? Iaitulah orang-orang yang punya ilmu, ulama. Orang ni dekat dengan nabi. Pasal apa? Sebab ilmu yang ada pada ulama tu dia ambil daripada nabi. Ilmu ambil daripada sahabat, ambil daripada tabi'in. Mana ilmu ni bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah dia panggil orang alim ni orang yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ilmu dia bersambung. Tanda situ hadis ni diriwayat oleh Abu Nuaim. Hadis ini diriwayat oleh Abu Nuaim. Kata di Al-Iraqi sanadnya dhaif. Hadis dhaif, tulis sini tulis. Kata Al-Iraqi hadisnya dhaif. Muhakkik kita ni banyak dah, dia kata masalah kitab kita ni banyak juga hadis-hadis yang tidak sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma asy-syuhada'u. Artinya ia memberi syafaat. Apa makna syafaat? Syafaat iaitulah memberi pertolongan. Memberi pertolongan kepada orang nanti pada hari kiamat nanti, orang bagi syafaat. Bagi pertolongan. Syafaat Nabi lah yang kita nak sekalinya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil syafaatul uzma. Ia menyelesaikan masalah umat, menyelesaikan masalah manusia seluruhnya di pada hari kiamat nanti. Jadi ia memberi syafaat pada hari kiamat itu tiga. Yang pertama anbiya, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ulama, kemudian syuhada. Syuhada tu apa? Orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Orang ni boleh bagi syafaat. Tanda sini yashfa'u yaumal qiyamati salah satu itu tanda tepi
Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah. Hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah. Kata Al-Iraqi, sanadnya hadis dhaif. Al-Iraqi, kata Al-Iraqi hadis dhaif. Iraqi kata dhaif. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia kata hadis ni maudhu'. Habislah kita bab pasal tentang kelebihan ulama, kelebihan ilmu yang bermanfaat. Kita akan masuk pula kepada bab yang kedua, iaitulah faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu memberi manfaat. Kita sekarang ni mari sini, ataupun kita pergi mana-mana, di masjid, di surau, tempat orang-orang kuliah, apakah tujuan kita pergi? Tujuannya nak menuntut ilmu yang memberi manfaat. Maka kalau kita berjalankan menuntut ilmu memberi manfaat, apa yang kita akan dapat? Ini yang kita akan dapat nanti, yang akan disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini banyak hadis-hadis yang sahih. Banyak hadis yang sahih. Kita baca dulu apa yang ada dalam kitab ni, kemudian kita akan tambah lagi kalau tak cukup. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna'. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Artinya bahawasanya malaikat ni kenal kau kita, malaikat merendahkan seakan segala sayapnya. Malaikat ni mengikut dalam riwayat, dia ni ada sayap, bersayap malaikat. Dia perendah sayap dia ni. Perendah siapa sayap dia? Merendahkan bagi orang yang menuntut ilmu, kerana sangat suka ia dengan perbuatannya itu. Malaikat sayap dia besar ni, bila tengok orang menuntut ilmu, dia perendah sayap. Menuntut ilmu ni tak syarat orang pelajar-pelajar di pondok saja. Orang yang pergi belajar di mana-mana tempat saja, sama ada tua, muda, tidak menjadi halangan. Yang pentingnya kita termasuk dalam kalangan, termasuk di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kita akan mendapat penghormatan daripada malaikat. Malaikat ni akan rendahkan sayap dia. Hadis ini diriwayat daripada Safwan Ibnu Asal oleh Ibnu Majah. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Kata ulama hadis, sanadnya sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini, hadis malaikat ni sahih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an taghdwa. Kalau kita yaghdwa baiki, tulis la an taghdwa ahadukum. Ni penting yang kita baca kitab kena belajar. La an taghdwa ahadukum fatata'allama baban minal ilmi, fatata'allam baban minal ilmi khairul lahu min an yusalli. Dia tulis apa dalam kitab tu? Alfa raka'ah. Tok dalam kurungan alfa tu tulis tepi mi'ata raka'ah. Tulis mi'ata raka'ah. Mim alif hamzah ta pula. Mi'ata raka'ah. La an taghdu ahadukum fatata'allama baban min al-ilmi khairul lahu min an yusalli min an tusalliya mi'ata raka'ah. Mi'ata raka'ah. Baik itu. Artinya sungguhnya bahawa berpagi-pagi seorang kamu, maka belajar ia akan satu bab daripada ilmu. Kita keluar rumah lagi cari ilmu, berpagi-pagi lagi, nascaya terlebih baik daripada bahawa ia sembahyang sunat. Dia tulis dari situ 1000, tak dalam kurung yang 1000 tu tulis atas dia 100 rakaat. 100 rakaat. Kerana siapa dia ni kata
ulama-ulama hadisnya dia kata apa? Al-Manawi kata lam arahu marfu'an. Hadis ini tidak jumpa lafaz alf rakaat, 1000 rakaat. Yang adanya lafaz mi'atul rakaat, 100 rakaat. Jadi dalam kitab kita tulis 1000. Lafaz yang ada dalam kitab hadisnya berapa? 100. Rawahu Tabarani fil Awsat, sanadnya lemah, dhaif. Hadis ini diriwayat oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab dia Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, nombor 114, kata muhaqqiq isnaduhu dhaif. Hadis 100 rakaat pun dhaif, hadis 1000 rakaat tak jumpa lagi, tak ada dalam hadis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqihi. Talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqihi. Maknanya apa? Artinya orang yang menuntut ilmu itu mengakui. Apa makna mengakui? Tanda tepi itu mana jamin. Menjamin Allah Ta'ala baginya dengan rezekinya. Siapa dia menuntut ilmu, Allah Ta'ala jamin nak bagi rezeki pada dia. Jangan takut, belajar, biar pandai. Rezeki duduk tangan Tuhan. Rezeki hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita beranak, Tuhan tulis dah rezeki ada. Masalah rezeki ni jangan takut, jangan duduk mikir banyak, belajar dulu tu. Hadis talibul ilmi ni rawahul Khatib, kata di Al-Manawi dalam Faidul Qadir. Hadis ini diriwayat oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan Sa'id bin Mansur dalam sunannya, sanadnya dhaif. Banyak juga tu dhaif tu. Syahdan lagi tak lama ada ni syahdan. Syahdan ni satu kata-kata nak menunjukkan bahawasanya kita habis dah. Bawa ayat Quran ada hadis-hadis, kita akan masuk pula tentang kata-kata alim ulama tentang masalah ilmu ini. Itu makna syahdan, makna dia nak tukar poin. Kata Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ni masyhur dia dengan kitab hikam dia, kitab Al-Hikam. Kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, nama kitab. I'lam anna al-ilma haythuma takarrara fil kitabil aziz aw fi sunnati innamal muradu bihi al-ilmun nafi' alladhi tuqarinuhu al-khashyah wa taknifuhu al-makhafah. Tuqarinuhu al-khashyah, kha tu ada titik atas, ada titik, takut baca hasyiah. Tuqarinuhu al-khashyah wa taknifuhu al-makhafah. Tengok kata-kata hikmat daripada ulama ni. Apa dia kata? Artinya, ketahui oleh kamu bahawasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya dalam Al-Quran yang maha mulia atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana Nabi sebut ilmu, dalam Quran sebut ilmu, hanya sahaja murad. Apa dia murad? Maksudnya. Murad yakni maksudnya. Murad dengan dia, maksud dengan dia itu, iaitulah ilmu yang beri manfaat, ia menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala. Ilmu yang manfaat ni tujuannya ia membawa kepada takut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meliputi akan dia haibah. Apa dia haibah? Haibah ni makna gerun akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak ilmu kita, lagi kita rasa takut dan kita gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau lagi banyak ilmu, lagi kuat pun tabligh, itu bukan dah tu, cerita lain dah tu dah. Dan kata Syekh Ibnu Ibad dalam Syarah Hikam, Ibnu Athaillah tu dalam kitab lain, Ibnu Ibad ni pula dalam Syarah Hikam, dia kata apa? Wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati
min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kathiruh wa la yurja husulu dhalik illa liman sahhat minhu an-niyyah wa sihhatuha fi dhalik an yakuna gharaduhu fihi talabu mardatillah wa isti'maluhu fima yanfa'u 'indah wa isyaratul khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi. Fahadhihi an-niyyatu as-sahihatu tuhmadu ala 'aqibatiha ajilan wa tujtaba thamaratuha fi ta'atillahi ajila. Ibn Ibad dalam syarah Ihkam. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya telah datang dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama. Dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan ilmu ni barang yang tiada terhingga banyaknya. Cukup banyak disebut tentang kelebihan ilmu dan ulama. Dan tiada diharap hasil demikian itu. Ilmu yang manfaat ni jangan harap nak dapat dia tu, melainkan bagi orang yang sah niatnya. Orang yang nak dapat ilmu yang manfaat ni mesti niat dia baik. Belajar kerana apa? Kerana nak ilmu, nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bermula sah niatnya pada demikian itu adalah kehendaknya dalam menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu ni iaitu menuntut akan yang digemari, yang disukai, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, iaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, dan lagi diamalkannya ilmunya pada yang beri manfaatkannya. Itu syarat dia. Dan lagi isyarat keluar daripada kelam. Apa makna kelam? Gelap makna kelam. Kelam jahil, gelap kejahilan ni kepada terang ilmu. Tujuan aku ngaji ni kerana apa? Kerana nak kerja taat mengikut apa Allah Ta'ala suruh, nak jauh benda larang, nak kerja dengan cahaya iman, cahaya ilmu, bukan dalam kelam kejahilan. Maka itulah iaitu niat yang sahih yang dipuji atas kemudiannya itu dalam akhirat. Kalau kita betul niat ni, kita dapat pujian Allah SWT dalam akhirat, dan dapat faedahnya dalam taat akan Allah Ta'ala dalam dunia. Atas dunia apa senang, dalam akhirat lagilah kita dapat kesenangan insya-Allah Ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, asal kitab kita ni, kitab Hidayatul Salikin diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah, kemudian disyarah, dihuraikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullahi alal jami'. Kata Al-Ghazali dalam kitab dia ni, fa'lam in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasah wal mubaha wat taqadduma 'ala al-aqran wastimalata wujuhin nas ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka fasafqatuka khasirah wa tijaratuka ba'irah wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikun lahu fiha. Itu kata-kata Imam siapa dia? Kata-kata Imam Al-Ghazali tentang menuntut ilmu. Artinya, maka ketahui olehmu bahawasanya jika ilmu itu akan bersedak-sedak. Tujuan menuntut ilmu ni kerana nak seronok, nak mewah dan bermegah-megah, dan terdahulu atas orang yang sama-sama muda mung. Mana kita nak depan daripada sahabat-sahabat kita. Akulah hero sebab aku ada ilmu. Dan supaya cenderung muka manusia kepadamu, nak suruh orang beradak kita ya. Dan menghimpunkan kekayaan dunia. Na'udzubillah. Kalau ni kerja kita ngaji ilmu, nak suruh nak bermegah-megah, nak suruh orang kata hebat, nak lawan orang, nak suruh orang beradak kita belakang tak segi ke orang lain, apa jadi? Nascaya engkau mengasihani pada meruntuhkan akan agama kamu. Wal-iyazubillah. Maka mu ngaji ilmu ni bukan nak dekat dengan Allah, sesungguhnya kamu nak meruntuhkan agama kamu dan membinasakan dirimu, dan engkau jual akhiratmu dengan duniamu. Maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu itu tiada laku,
dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagi kamu atas maksiat. Nas'alullah as-salam. Tok guru kita apa? Jadi tolong kita buat maksiat pula sebab kita niat tak molek. Dan menyengutui, apa makna menyengutui? Berkongsi. Menyengutui tulis itu berkongsi, ia akan dikau dalam kerugianmu. Mana kalau tok guru tahu anak murid ni mengaji tidak ikhlas, jangan ajar dia. Kerana seolah-olah kita bersama nak merosakkan anak murid kita. Dan iaitu bandingnya orang macam ni tok guru yang mengajar kepada anak murid yang tidak ikhlas ini seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalanan. Kita tahu orang nak pergi merokok, orang nak pergi curi, kata ambil pedang ni aku jual kamu. Boleh pedang dia sedap lagi dia merokok sebab dia ada alat tangan kita. Jadi kalau kita tahu dah anak murid kita ni jahat, dia akan jual agama dia ni, dia akan pergi fatwa sesat dan sebagainya, biarlah kita jangan ajar dia, kerana dia akan merosakkan orang tersebut. Dan yang demikian itu perbuatan maksiat. Tengok tadi dalam bahasa Arab tadi dia tulis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak dalam bahasa Arab tadi? Tok garis saya di bawah tu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kerana tengok ni dalam terjemahan tidak ada kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tak ada terjemahan. Dalam nuskah lain pun, dalam kitab Imam Ghazali ada satu nuskah dia tak sebut kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa huwa kaba'i sawfi sayfin min qati'i tariqin man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikun lahu fiha. Kata dalam kitab ni, tengok dalam terjemahan dia tak ada kata Rasulullah sini. Ada ke tak ada? Tak ada. Itu menunjukkan Arab tu lebih. Pasal itulah muhakkik kata setengah riwayatnya, setengah kitab lain Bidayatul Hidayah tidak ada nuskah ni, tidak ada kata kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya tidak ada kerana lafaz hadis ni tak ada. Pasal itulah dalam terjemahan dia tidak ada. Dan barang siapa, tengok, man a'ana lalu wa man a'ana lalu, dan barang siapa menolong akan seorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyungutui di dalamnya. Jadi kita ingat kalau nak buat ceramah ke apa, jangan kata benda ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Imam Al-Ghazali kata kalau kita tolong orang buat maksiat walaupun setengah kalimah, kita akan bersama dengan maksiat tersebut. Kata sambungnya Ghazali lagi, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Itu kata-kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni seorang yang cukup tinggi, ilmunya baik, dalam segi ilmu akhlaknya cukup mantap. Pasal itulah orang minat baca kitab-kitab Imam Ghazali dalam masalah ini. Cuma masalah hadis-hadis yang dhaif itu nak macam mana, dia tidak pakar dalam bidang ilmu hadis. Manusia ni bukan semuanya sempurna, dia ada tempat-tempat dia yang kehebatan di sini, lemah dia sini. Artinya, dan jika ada niatmu dalam menuntut ilmu itu dan qasakmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu, akan dapat hidayah. Tujuan aku mengaji ni nak dapat hidayah, petunjuk Allah SWT. Tiada semata-mata riwayat. Bukan sakat nak orang panggil ada BA, ada MA, ada CJ ya, tidak. Nuntut ilmu ni orang kata hebat dia tu ada CJ. Tak. Kita menuntut ilmu ni nak hidayah Allah SWT, nak pimpin dia Allah supaya kita duduk atas jalan yang benar. Maka fa'abshir, kata Al-Ghazali, maka sukakan oleh kamu. Kamu terimalah khabar gembira bahawasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya. Malaikat buka sayap sebagaimana dalam hadis tadi. Apabila engkau berjalan dan segala ikan laut di laut itu memohon ikan benar kawan-kawan dari laut itu pun memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala apabila engkau berusaha dalam menuntut ilmu itu. Bila berusaha untuk ilmu, malaikat minta ampun, ikan minta ampun kepada kita. Ketahui olehmu wahai talib. Siapa dia talib ni? Orang nama talib ke? Talib maknanya penuntut ilmu. Ketahui oleh kamu wahai talib, wahai penuntut ilmu, bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Orang yang menuntut ilmu ni ada 3 perkara yang dia kena buat.